Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha bil qabul wa tamam kull sul wa ila hadratir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita angkatkan dan panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah dan inayahnya kita dapat berhimpun di dalam satu majlis yang pernah menjadi tradisinya, warisannya majlis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis yang mana disebutkan majlis ini adalah antara daripada raudatun min riyadil jannah, taman daripada taman-taman syurga. Majlis ini adalah majlis ta'lim ataupun majlis kita menuntut ilmu yang pernah diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka majlis yang seperti ini, para malaikat akan turun dan hamparkan kepak dia untuk kita duduk atas kepaknya, tenteranya Allah. Majlis seperti ini, para malaikat akan membawa turun sakinah, iaitu ketenangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Majlis yang seperti ini, para malaikat akan turun dan akan membawa rahmat, iaitu lesen untuk kita masuk ke dalam syurganya Allah. Dan majlis yang seperti ini, para malaikat itu akan sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu memberitahu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana hamba-hamba engkau ya Allah sedang berhimpun, bertahmid, berzikir dan bertakbir. Maka nilai menuntut ilmu itu lebih tinggi daripada berzikir, bertahmid dan bertakbir. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut-nyebut nama kita di sisi para malaikat-malaikat dia, nak memberitahu kepada kita majlis yang kita dirikan ini walaupun nampak simple, tetapi dia sangat besar manfaat dan sangat besar ganjarannya yang bakal kita dapat daripada Allah. Itu sebab katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kepada dia kebaikan, maka Allah akan faqihkan dia di dalam agama. Allah akan fahamkan dia di dalam agama. Maka secara tidak langsung setelah dia faham perkara-perkara yang di dalam agama, dia akan mendapat kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Itu sebab diletakkan khair di situ dengan kalimah nakirah.
Nakirah ni dalam bahasa Arab dia bukan ma'rifah. Ma'rifah ni iaitu satu-satu perkataan yang membawa maksud khusus ataupun terbatas. Tetapi nakirah dia tu membawa maksud meluas. Meluas dia tu sehingga kan dia merangkumi segala kebaikan dunia dan kebaikan akhirat dengan hanya semata-mata kita memahamkan diri kita tentang agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah ini pun majlis yang pertama saya dekat sini. Banyak wajah-wajah yang saya belum kenal lagi. Insya-Allah kita akan saling kenal mengenal lepas ni. Dan saya harap majlis ini mendapat sambutan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Bukan setakat daripada kita menghadiri dengan diri, bahkan kita menghadiri majlis ini dengan hati, supaya kesungguhan kita itu insya-Allah akan dipandang dan dinilai oleh Allah. Seterusnya ilmu yang kita dapat, walaupun setakat ini masih sebulan sekali, tetapi keberkatan dia berterusan. Keberkatan dia berterusan sehingga kan walaupun kita dapat sikit, tetapi apa yang kita bawa pulang banyak. Walaupun kita faham sedikit, tetapi amalan kita bertambah. Walaupun apa yang kita timba ataupun pengetahuan yang baru kita dapat adalah sedikit, tetapi Allah akan bukakan ilmu kita daripada sudut ketakwaan kita bertambah. Jadi insya-Allah saya akan mulakan pengajian di sini. Kita akan belajar kitab Safinatun Najah. Kitab Safinatun Najah ni adalah kitab fiqh. Yang mana kitab fiqh ni dipelajari di Yaman, antara daripada kitab-kitab asas. Jadi kitab fiqh yang ni orang Yaman tu sebelum dia nak menjadi orang-orang yang hebat di dalam ilmu fiqh dan tasawuf, dia telah melangkah kitab ini dahulu, iaitu mengkhatamkan dia tu jildan bijildin, daripada kulit ke kulit. Kitab ini dikarang oleh Syekh Salim, iaitu ulama Hadramaut juga, yang mana kitab ini dijadikan sebagai kitab yang mesti dipelajari kerana antara daripada sebab dia, daripada kitab ini lahir ramai ulama dan lahir ramai aulia. Itu sebab sehingga dinamakan kitab ini, tapi beramal lah tuan-tuan. Bukan baca lepas tu sampai dekat rumah buka TV habis lupa apa yang kita belajar. Sebab orang dekat sana, dia lepas belajar tu, dia balik rumah, dia ulang pula 40 kali. Sebelum masuk dia ulang 40 kali. Itu sebab dia boleh jadi macam tu. Adapun kita ni balik tu beramal dan kita faham dengan apa yang kita belajar. Jadi daripada kitab ni katanya, seseorang itu boleh mendapatkan ilmu futuh, iaitu ilmu yang mana dibukakan terus oleh Allah, sehingga kita belajar tu sikit macam saya sebut tadi, tetapi apa yang kita faham tu banyak. Kitab-kitab yang macam ni yang dipelajari oleh antara daripada habaib ulama-ulama terkenal. Misalnya siapa dia? Al-Habib Ali Jufri. Pernah dengar tak? Tuan-tuan? Tak pernah insya-Allah lah nanti kita minta lah pada Allah, moga-moga kita diziarahi oleh ulama-ulama macam tu. Jadi Habib Ali Al-Jufri ni, dia belajar dengan Habib Umar kitab Risalah Al-Jami'ah dengan kitab
Safinah. Tetapi akhirnya dia itu keluar setelah belajar menjadi seorang yang alim dan dakwah dia diterima ramai. Ini kehebatan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala campakkan pada hati mereka yang niat ikhlas dan belajar pula daripada kitab yang menjadi sentuhan-sentuhan para ulama. Sehingga kan kita yang daripada mana-mana entah Bukit Rambai Jaya kan? Taman Rambai Jaya. Dalam map dunia pun tak ada kita punya taman ni. Bukan taman tuan-tuan je lah. Kang Tawati ustaz punya taman pun tak ada. Cakap taman orang je. Taman Rambai Jaya ni kalau kita nak tengok, tak ada orang kata tak kenal pada mata dunia. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita antara daripada mereka yang belajar seperti mana warisannya yang pernah dipelajari oleh ulama-ulama yang berada di Yaman. Itu sebab nama kitab ini Safinatun Najah, iaitu kitab bahtera penyelamat. Jadi barang siapa yang belajar dan dia faham, insya-Allah dia akan selamat daripada neraka dan lolos masuk ke dalam syurga. Ingat, bukan kitab yang masukkan kita dalam syurga, tetapi ilmu dalam ni yang membuatkan kita mengenal siapakah Allah. Ilmu yang dalam ni yang membuatkan kita beribadat secara teliti dan tepat kepada Allah. Itu yang membuatkan pintu syurga terbuka dengan luas. Kerana apa? Kerana apa yang kita lakukan ibadat kepada Allah itu adalah ibadat yang berterusan, walaupun nampak simple dan sedikit, tetapi berkat dan diterima oleh Allah kerana kita buat sebiji ataupun seiras seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Jadi itu ilmu asas dekat dalam kitab ni. Boleh faham ya? Bukan kitab ni yang masukkan kita dalam syurga, tetapi Allah. Baik. Jadi insya-Allah kita akan mulakan muqaddimah sikit, ambil berkat daripada kitab ini. Saya ni sebelum kita meneruskan, saya nak kenalkan diri dululah. Nama saya Muhammad Syauqi bin Ismail. Saya duduk di Sungai Udang. Jadi alhamdulillah lah dekat je Taman Rambai Jaya ni. Jadi insya-Allah kita boleh meneruskan pengajian kita kat sini. Yang saya inginkan tuan-tuan tu bersungguh-sungguh untuk belajar tu. Kalau boleh nanti dapatkan kitab. Jadikan diri kita talibul ilm. Jangan jadikan diri kita mustami'. Jadikan diri kita penuntut ilmu. Jangan jadikan diri kita hanya yang mendengar ilmu. Sebab orang yang menuntut ilmu ni, Allah akan berikan kepada dia fadilat yang mana nak hampir sama dengan orang yang sudah berilmu. Boleh faham Itu sebab bagi orang yang menuntut ilmu, kalau matinya dia itu dikira syahid di sisi Allah. Orang yang menuntut ilmu, nak kata tinggi martabat dia di sisi Allah. Jadi masuk dekat dalam majlis ni walaupun sebulan sekali, insya-Allah kita akan fahamkan betul-betul fiqh kita ni. Supaya semayang kita selama ini dan yang selepasnya ataupun ibadat-ibadat yang lain diterima Allah bulat-bulat. Ilmu ni penting tuan-tuan. Betul tak? Ilmu ni penting. Sebab ilmu ni umpama gasing. Faham ke tidak ni? Dia umpama gasing. Orang yang berilmu, dia seperti gasing yang lama berpusing. Pasak gasing kat mana? Cek. Tu lagi. Pasak gasing kat mana? Apa yang Ustaz? Tanah. Bukan. Dekat mana? Tengah tu yang kat mana tak apa. Dekat? Paksi dia tu yang mana tu? Paku dia tu. Dekat mana pasak dia tu? Tak tepat lagi tu, paku tu. Cepat tuan-tuan, takkan tak pernah dia main gasing? Mesti ada veteran power punya kat sini. Tak?
Tali. Tak betul. Apa dia? Rasa-rasanya. Yang belakang tu. Pasak gasing cepat. Gasing bukan banyak pun. Bukan besar sangat kita nak jadi keliru. Dekat mana pasak gasing tu yang membuatkan gasing tu berpusing lama? Dekat ujung tak betul. Cepat-cepat. Macam mana nak belajar ilmu agama, ilmu gasing pun tak lepas. Siapa otai gasing sini? Oh ni, tuan ni. Ke dalam poket ada gasing tu? Macam mana tuan? Pasak gasing tu yang membuatkan gasing tu menjadi lama berpusing dekat dia punya ulu dia. Gasing kalau dia punya ulu tu yang kayu dia tu yang bulat tu, yang itu membawa peranan adakah dia itu gasing yang berpusing lama ataupun tidak. Kalau ulu dia tu kurus, kita buat tu untuk takuk je, betul ya? Pangkah. Tapi kalau dia berpusingkan lama, dia gelong. Jadi paku tak berguna. Yang panjang ke yang pendek ke tak berguna. Yang berguna dia punya ulu dia tu. Pasak dia itu yang membuatkan dia lama Maka barang siapa itu sebab ada yang gasing tu, apa gasing nama tu? Yang besar tu, yang leper tu. Gasing apa nama? Saya memanglah tak tahu, orang tua lah tahu. Gasing piring. Gasing gajah ada tak? Gasing gading ke? Tak ada itu bid'ah lah tu. Gasing piring. Jadi gasing piring ni dia bila berpusing dia lah lama. Walaupun paku dia pendek je. Maka kita nakkan ilmu yang seperti mana gasing ni tadi. Bila mana ilmu kita seperti gasing, selebar gasing yang seperti ini, maka dengan adanya ilmu, maka lamalah berpusing ibadat kita. Dengan sikit ataupun kecilnya ilmu kita, maka lama kelamaan kita akan tertumbang jatuh ke bumi. Bermaksud, berkata para ulama, barang siapa yang dia itu beribadat tanpa berilmu adalah seperti orang yang sesat, dan kemudian dia akan lebih sesat barat. Dia berasa dia lebih hampir kepada Allah, tapi sebenarnya dia lebih hampir kepada neraka. Faham ke tidak? Itu sebab hakikat mesti digandingkan dengan syariat. Tasawuf mesti digandingkan dengan fiqh. Jangan kita menyembang tentang hakikat, tetapi kita meninggalkan syariat yang pernah diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ramai orang sekarang ni ataupun sebelum ni ada yang semayang tu guna niat je. Sebab apa? Sebab ilmu dia sikit. Sebab apa? Dia menamakan Islam tu dengan agama yang mudah. Tapi mudah dia ada sistem. Mudah dia ada teknik. Kalau tidak, dia bukan satu agama. Dia bukan satu praktikal ibadat kita kepada Allah. Kalau semuanya datang daripada hati. Maka benda-benda yang macam ini kita kena tahu dengan kita mempelajari. Itu sebab kalau boleh selepas ni sediakan seorang satu kitab, sediakanlah seorang satu kitab ni dia ada terjemah Rumi. Dia ada terjemah Rumi. Jadi masuk tu tumpukan betul-betul. Saya akan fahamkan satu persatu insya-Allah. Jadi kita memahami itu orang panggil harfan bi harfin. Daripada huruf tu huruf. Dekat Yaman, pelajar ni dia belajar tak lulus. Dia kitab ni 3 tahun dia belajar. Kitab ni kita boleh khatam, bukan kita lah. Maknanya dia tu bila belajar tiap-tiap hari akan khatamkan kitab ni dalam masa 3 bulan. Faham dalam masa 3 bulan. 3 tahun khatam tapi tak lulus. Cuba bayangkan berapa kali dah dia khatam. Akhirnya Syekh pun suruh dia balik dekat tempat dia. Ni orang Afrika.
Juzur Qamar. Wan Juzur Qamar. Juzur Qamar Afrika ke? Hah? Tuan Haji? Juzur Qamar. Kat mana? Afrika. Tuan Haji pernah melancong? Tak ada Hah? Oh, tak pernah dengar? Oh. Juzur Qamar tak pernah dengar tak apalah tu. Baik. Jadi Juzur Qamar akhirnya dibalik kat Juzur Qamar tu, dia jadi alim besar tu. Nampak tadi? Dia jadi alim besar. Daripada ilmu yang dia belajar daripada kitab ni, yang dakik, maknanya teliti. Mafhum Dan orang yang mengajar tu dah tentulah orang-orang yang hebat. Saya ni tidak hebat. Tapi kita berkongsilah sedikit sebanyak sekadar yang kita mampu. Boleh Jangan buat muka sedih macam tu. Buatlah muka semangat. Saya dah habis promote dah ni. Baik. Jadi bismillahirrahmanirrahim disebutkan musannif dimulakan kitab ini dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ini memahamkan kepada kita, setiap kali kita nak memulakan sesuatu yang mana amrun zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' fahuwa abtar fahuwa ajza. Setiap perkara yang dipandang elok oleh syariat, apabila tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu akan menjadi qalilul barakah. Barakah dia jadi sikit. Faham tuan Tuan nak pakai kopiah tuan tu. Semat kopiah tuan ni beli kat mana ni? Ini Istanbul punya ke pun? Tak, saya bukan nak ngutuk ke apa ni, bukan. Memang Oh bukan Tapi tak panas ke? Orang bagi okay. Jadi kita pakai. Baik tuan, sunnah ke tidak pakai kopiah ni? Sunnah. Maka pakaian sunnah itu benda yang diambil berat, dipandang elok oleh syariat. Maka hukum dia sunnah kita mulakan dengan baca bismillah. Jadi kita pun pakai kopiah ni dengan baca bismillah. Faham tak? Jadi bang siapa yang dia pakai kopiah, dia tak baca bismillah, maka pemakaian sunnah dia tu qalilul barakah. Nabi katakan seperti mana orang misalnya lah orang yang hidup elok, minta maaf saya cakap kat sini, orang yang dia tu manusia macam biasa, faham, tapi hidung tak ada. Nampak tak ni? Dia boleh bekerja, dia boleh makan, dia boleh beribadat, dia boleh berkahwin, dia ada manfaat pada manusia. Tetapi bila kita tengok tu, kita ternampak kecacatan dia. Maknanya tidak sedap mata memandang. Bermaksud ada kekurangan kepada dia tu. Begitu jugalah kekurangan orang yang bila melakukan perkara-perkara sunnah, tetapi dia tidak mulakan dengan bismillah. Boleh faham Ini kita nak cerita power bismillah. Bismillah ni power. Tak perlu ayat-ayat panjang. Dengan bismillah je kita dah boleh buat untuk ubat orang. Jikalau hati kita tu yakin. Sebab itu kenapa musannif, iaitu pengarang, dia mulakan kitab dia ni dengan bismillahirrahmanirrahim. Sebab dia nak mengikut jejak yang pernah diajar oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah takkan memulakan kitab dia daripada setiap surah melainkan dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah buat macam tu. Siapa kita kalau kita tidak memulakan setiap amalan kita dengan bismillahirrahmanirrahim? Allah nak nampakkan walaupun surah berbeza-beza perkataan dia, tetapi pangkal dia adalah perkataan yang sama. Kenapa dia sama ni? Bermaksud dia ada satu rahsia yang mana kalau kita amalkan, insya-Allah akan kena pada kita, dan kita akan rasa satu hari nanti apa yang terkandung dan kelebihan rahsia daripada bismillahirrahmanirrahim. Itu sebab ulama daripada mutasawwifun, ulama-ulama tasawuf, dia sebutkan
Orang yang baca Bismillahirrahmanirrahim ni, dia menjadi satu pendinding. Boleh faham tuan-tuan? Jadi pendinding. Jadi dah cukup dah dengan Bismillahirrahmanirrahim ni. Tak perlu kita nak gunakan ayat-ayat pelik-pelik. Dengan ini aku menyeru kalimah la ilaha illallah, pendekar bukit Sigantang. Lala jatuh longgang tak? Maksudnya nak bersandar tu bersandar pada Allah. Dan antaranya kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim di dalam ayat Quran, Iblis pernah bersembang dengan Allah. Iblis cakap apa masa dia nak kena halau tu? Dia kata apa? Summa la'atiyannahum min baini aydihim. Kemudian aku akan datangi mereka-mereka yang berada di dalam suraunya Taman Rambai Jaya. Min baini aydihim, daripada bahagian depan dia. Ni Iblis bersumpah depan Allah ni. Tu sebab dia guna la'atiyannahum, nescaya aku akan datang. Ni Iblis ada dekat keliling-keliling kita. Faham ke tidak ni? Setan dia ada dekat keliling-keliling kita. Aku akan datang daripada bahagian depan. Aku akan datang daripada bahagian belakang. Aku akan datang daripada bahagian kanan. Aku akan datang daripada bahagian kiri. Sehingga sampai satu masa nanti, wala tajidanna aktsarahum syakirin. Engkau akan mendapati ramai daripada kalangan mereka yang berada di Taman Rambai Jaya adalah bukan daripada kalangan mereka yang bersyukur kepada engkau. Mereka akan terlupa siapa mereka. Mereka akan berasa mereka tidak bersandar kepada Allah, tetapi kepada diri sendiri. Kerana apa? Kerana setan dan iblis sudah memerangkap kita daripada depan, belakang, kanan dan kiri. Maka Allah bila mendengar, Allah pun menurunkan satu pelindung kepada kita, iaitu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu sebab perkataan Bismillahirrahmanirrahim, dia ada 4 perkataan. 4 perkataan. Perasan tak? 4 perkataan tu kalimat ya. Perkataan tu kalimat lah. 4 kali kalimat. Apa dia? Bismi. Ba tu tak kira sebab ba huruf dalam kaedah nahwu. Ismun tu yang dinamakan kalimah. Jangan pening tuan-tuan Baik. Itu kalau ada kitab seronok sikit, dobit. Baru muka bersungguh sikit. Boleh tuan tiba-tiba tuan tengah tulis tu. Kalau sampai ajal masa tu, Allah. Faham? Meninggal dekat atas kepaknya malaikat. Faham? Bersungguh-sungguh kita belajar. Jadi boleh dobit. Jadi ba ismun. Kemudian Allah. Jadi ismun satu, Allah satu lagi. Jadi dah 2, betul tak ni? Ar-Rahman 3, Ar-Rahim 4. Jadi dia menjadi pelindung pada kita, Pak. Depan ada kalimah Allah. Setan nak datang masuk di depan, ada kalimah Allah. Ni ulama cakap. Tafsir daripada Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita baca macam orang kata setiap kali kita buat benda semua kita baca Bismillahirrahmanirrahim ni. Jadi kalau datang daripada bahagian depan ada kalimah Allah. Datang daripada belakang setan ada kalimah ismun. Datang daripada kanan ada kalimah Rahman. Datang daripada kiri ada kalimah Rahim. Jadi kalau kita baca tu, insya-Allah diri kita itu tidak akan pernah dirasuk dan dihasut oleh syaitan dan iblis. Jadi banyak-banyakkan baca bismillah dan datangkan daripada hati. Faham ke tidak ni? Apa hukum baca bismillah? Apa hukum baca bismillah ya Allah? Semangatlah sikit. Apa hukum baca bismillah? Sunnah. Itu asal hukum dia. Kadang saya ni ada bertanya-tanya sikit. Tuan-tuan janganlah menggelabah. Sebab memang kita belajar. Saya tanya bukan nak menjatuhkan. Saya tanya tu nak ada respon. Ini nama dia fiqh, tafa'ul. Ada respon di antara guru dengan murid. Baru dekat situ. Fiqh ni dia bukan macam ilmu tasawuf ataupun ilmu sirah yang kita dengar seronok. Faham tak ni? Lepas tu bila kita dapat balik lagi seronok. Faham ke tidak ni? Bukan macam tu. Tapi ilmu fiqh ni kita kena berkongsi.
Iaitu kita kena tahu apa yang dipikirkan. Itu sebab sampai satu tahap dia boleh berfikir sendiri dan boleh mengeluarkan hukum sendiri. Tapi bukan maksudnya seperti ulama-ulama, hukum tu memang dah ada, cuma dia tak perasan, tapi dia dah ada ilmu-ilmu asas, dia boleh beritahu sendiri apa yang dia nak datangkan daripada hukum-hukum tertentu. Anak tanya ke, faham ke tidak ni? Anak mengadu, ya, oh ya, apa ayah ke abah? Abah, ayah lah, daddy lah, daddy, mana daddy yang tadi ni? Oh, buang air. Daddy, dia kata, ini saya ada keluar darah ni, daddy. Ni saya tak tahu ni darah apa ni. Ni darah haid ke, darah istihadah ke, darah apa ni, daddy? Oh, daddy pun tengok. Setakat yang daddy belajar sebelum ni, daddy rasa ini darah nifas. Faham? Nifas. Faham? Darah nifas anak baru umur 10 tahun. Faham ke tidak ni? Maka daripada situ kita akan keliru. Sebab darah lebih kurang sama. Daripada ilmu-ilmu asas yang kita ada, kita boleh combinekan dengan cara hidup kita. Maka hidup kita selamat. Walaupun tersalah, tetapi Allah maafkan. Sebab dalam salah kita tu, kita proses sedang belajar. Faham tak ni? Jadi kalau kita ni salah, tak ada masalah lah. Don't worry tuan. Baik. Jadi baca bismillah ni ada 5 hukum. Bukan main semua sunnah. Dia ada 5 hukum. Terkadang dia jadi wajib. Bila bang? Tak apa, saya panggil abang. Tu sini ustaz ke apa? Tak apa. Abang, bila bang? Abang ni memang rapat dengan saya, datang belajar kat rumah dan sebagainya. Dah lama kenal lah. Apa dia? Ketika membaca tak tepat. Baca Fatihah dalam solat. Faham? Baca Fatihah dalam solat. Apa hukum baca bismillah ketika baca Fatihah dalam solat? Hukum dia wajib. Faham ke tidak ni? Kita semayang seorang ke, kita semayang berimam ke, ataupun imam yang kita tak dengar dia baca bismillah ke, tapi sebenarnya dia baca cuma bismillah dia tu slow, dekat alhamdulillah tu dia tarik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Macam tu kan Majlis Haram kan? Ar-Rahmanir-Rahim. Oh, kita tak dengar dia ni tak baca bismillah ni. Aku yang tahap-tahap surau kampung pun tahu wajib baca bismillah. Dia baca, tapi dia baca tu perlahan. Suara dia perlahan kan. Dengar kat dia. Boleh faham Yang kedua, hukum dia sunnah kita baca bismillah. Bila tuan-tuan? Bila sunnah baca bismillah tuan? Tuan yang baju biru ni. Dia kadang-kadang kita blank, kita tahu. Dia blank. Bila? Ustaz. Perbuatan yang perbuatan yang disunnahkan. Faham ke tidak ni? Tapi kita spesifikkan lagi, iaitu perbuatan yang dipandang baik oleh syariat. Mafhum Walaupun dia hukum dia tak sunnah, boleh? Tetapi dia dipandang elok oleh syariat. Faham? Maka hukum dia sunnah. Baik, macam-macam lah. Yang tadi tu pakai pakaian, pakai kopiah, kemudian pakai baju. Walaupun baju kita pakai tu baju biasa. Faham tak ni? Baju apa misalnya? Baju t-shirt. Jadi sunnah tak kita baca bismillah? Sunnah. Sedangkan baju t-shirt bukan pakaian Rasulullah. Faham tak ni? Pakaian Rasulullah dekat dalam tu nama dia gamis, macam singlet. Tapi dekat luar jubah. Kita tidak. Orang kata singlet tu seketul. Maka boleh juga kita baca bismillah, sebab syariat memandang benda tu elok, pemakaian tu. Boleh? Baik, yang seterusnya apa? Hukum dia harus. Bila jadi bacaan bismillah kita ni hukum dia harus.
cepat fikir sikit tuan-tuan. Maknanya kita baca kita dapat pahala, kita baca kita tak dapat pahala, kita tak baca pun kita tak berdosa. Faham tak? Itu maksud harus, mubah. Bila Tuan Haji? Agak-agaknya. Fikir-fikir seharian kita duduk kat rumah, apa aku buat? Bila yang dia jadi harus? Tengok TV. Mak boleh? Tengok TV. Tengok TV, tapi TV tak berapa tepat sebab ada orang kata makruh ke dan sebagainya. Faham ke tidak ni? Apa dia perbuatan dia? Yang kita katakan kalau kita baca bismillah, kita tak dapat pahala, tapi selalu kita baca. Sebab dah terbiasa. Baguslah tu. Jangan tak baca. Baca je lah. Berdosa pun tidak. Baguslah tu kita latih diri kita. Apa dia? Ya Allah, tuan-tuan Haji. Apa? Masa makan. Makan sunnah. Makan sunnah. Bukan harus. Baguslah tu. Lagi. Maknanya kita nak baca, tak baca pun tak apa. Iaitu safasifil umur. Melakukan perkara-perkara yang tak mendatangkan faedah. Bukan tak mendatangkan faedah. Apa ni syariat nampak benda tu benda yang remeh. Misal berjalan. Saya nak pergi ke masjid lah. Saya pun mula langkah saya bismillahirrahmanirrahim. Ini sunnah. Kang langkah kedua bismillah. Dia tak dapat pahala. Faham Jadi ganti juga dengan benda lain. Selawat ke, tasbih ke, zikir ke, tak perlu baca macam tu. Ini dalam method bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Siap buka tingkap bismillah. Faham ke? Nak kata dia tu berzikir bismillah. Nak ngobrol gelak je. Dia kata apa bismillah ni sampai sini umur dah. Mana Allah terima hukum mubah harus. Harus tak ni? Hukum benda. Jadi maksudnya dekat situ, benda macam tu tak perlu dibacakan bismillah berulang-ulang. Sebab dia tak mendapat pahala. Melainkan kita datangkan niat sebab nak latih diri kita baca bismillah, baru dapat pahala. Itu benda mendatang lah. Ataupun kita nak angkat tongges. Faham nak angkat tongges. Yang tongges lah. Kita nak angkat ni. Wayar ni saya nak pindahkan. Boleh? Dengar ke tidak tu? Yang belakang tu? Dengar? Yang cik tu? Kita nak pindahkan. Jadi saya pun nak pindahkan wayar ni, saya pun baca bismillahirrahmanirrahim. Syal ni saya nak letak ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaki nak tunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kan ada macam tu. Orang nak bersila. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sunnah tak dapat pahala. Faham ke tidak? Sebab dia benda safasifil umur. Benda yang remeh. Tuan-tuan, belajar dengan saya. Ini kitab fiqh. Jadi saya bila beritahu kadang perkara yang kita dengar tu boleh. Dengar sini ni. Saya ahli sunnah wal jamaah. Orang cakap dia ahli sunnah wal jamaah kan. Dan kemudian saya bukan Syiah dan saya bukan berpandangan seperti pandangan mereka yang tidak bermazhab. Mazhab saya Syafi'i. Maka yang saya sampaikan ni bulat-bulat dan dalam-dalam daripada mazhab Syafi'i. Jadi bila dengar macam tu, apa kamu dah ada bertanya kat Ustaz ni tak? Ustaz ni kata buat-buat baca bismillah tak dapat pahala. Tak dapat pahala. Apa tu nak? Kalau Ustaz tu kata dapat pahala, panggil Ustaz. Apa tidak ni? Bukan tunjukkan kat saya. Datang dan dekat Ustaz. Ada nani. Saya pun sebulan sekali je datangkan kat Ustaz ada nani. Ini benda asas. Yang mana hukum, setiap hukum tu, setiap satu benda kita buat tu, dia ada banyak hukum. Berak, basuh berak. Basuh berak tu. Apa nama basuh berak? Tak masalah. Ya, mana ada. Istinja
Sinyal Ustaz. Faham tak ni? Tapi benda kadang black-black. Tapi sebab benda tu ilmu mendalam. Kerana kita tak tahu bukan maksud benda tu tidak. Ya, tapi nak tanya Ustaz-Ustaz lain apa juga tak apalah untuk kepastian. Faham baik, kita tinggal dulu di sini. Tukang panjang tak? Baik. Mula dia kata sunnah. Tapi dengar sini, yang kita buat sebelum biasa-biasa ni, kata Cik Bella tu, wajib. Jangan ada bapak-bapak balik yang abang ni anaknya nak berak sampai buat step. Dia kan? Ustaz, abang baru belajar dari Ustaz kata faham je. Faham? Haram pada situasi dia, faham? Dia bukan main gula macam tu. Dan seterusnya. Baik, sekarang bismillah tadi. Kita nak pindahkan buat benda-benda yang orang kata tak dipandang syariat sangat. Maka itu hukumnya mubah harus. Okay, faham tuan faham? Tuan, nak betulkan step. Bismillah. Apa hukumnya? Harus. Dan seterusnya hukum dia boleh menjadi makruh. Bismillah ni bila kita baca makruh pula hukum dia. Bila dia jadi makruh? Bila? Nak masuk tandas? Tak tepat. Mana ada masuk tandas tu makruh? Iaitu bila melakukan perkara makruh. Bukan maksiat. Maksiat haram, berdosa. Faham tak ni? Bila melakukan perkara makruh. Jadi bila melakukan perkara makruh, hukum baca bismillah tu jadi makruh. Faham kan betul-betul tuan-tuan? Nampakkan satu-satu ilmu ni sangat berharga dan bernilai. Maka kita akan dipandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kita berselawat, dan insya-Allah akan dibantukan dengan syafaatnya dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan ingat apa yang kita belajar dan kita amalkan. Baik. Jadi sekarang ni bila dia jadi makruh? Bila buat perkara makruh. Bukan makruh mendatang. Tahu tak makruh mendatang ni? Dia bukan asal hukum dia makruh. Tetapi asal hukum dia tu harus. Tapi dia menjadi makruh. Yang ini bukan. Kalau buat perkara macam ni baca bismillah, dia jadi hukum harus tadi. Faham ini makruh baca bismillah kalau buat benda yang memang hukum dia makruh. Misal bantai Ustaz. Jangan risau. Tengok TV filem-filem. Tengok TV hukum dia asal dia harus. Ini saya kata perkara mendatang. Faham tak ni? Tengok TV. Dia tengok TV hukum dia harus sebenarnya. Cuba TV tu kita tutup. Faham tak? Lepas tu kita pun buka. Buka tu hanya pancaran cahaya. Hukum dia hukum bayang-bayang. Faham tak ni? Maka dia akan menjadi makruh bila mana melalaikan. Lalai sampai terlepas solat, hukum dia jadi haram. Apa lagi misalnya? Yang makruh daripada asal dia makruh. Cepatlah perempuan kat belakang tu. Bawang. Bawang. Apa dia? Makan bawang. Bawang. Mana ada makan bawang pun hukum makruh. Dia tu mendatang. Sebab dia boleh mengeluarkan bau Itu sebab kalau bawang yang tak keluar bau busuk tak makruh. Bawang goreng. Kan dia kata bawang mentah yang makruh. Betul ke tidak ni? Betul ke tidak? Bawang mentah yang makruh, bawang goreng tak makruh. Makan? Cili. Oh, sirih. Terkejut saya ingat tuan ni kata makan duit siling. Itu haram. Makan sirih. Ya. Itu pun sama juga tu. Dia mendatang. Yalah, cepatlah. Aduh, ramai-ramai. Abang belakang. Tuan Haji ya. Tuan Haji nampak macam nak jawab tu. Silakan Tuan Haji, cepat. Isap rokok. Isap rokok, hukum dia adalah makruh. Faham ke tidak ni? Hukum dia adalah makruh. Dia hukum dia haram. Dengar sini. Faham? Dengar sini. Tapi dia ada khilaf. Jadi saya dah bincang yang tentang makruh. Saya ambil hukum makruh. Faham tak ni?
Kan ada kata, ustaz ni ustaz rokok makruh pula. Tak ada, hukum dia haram. Ulama dah, orang kata ulama mutaakhirin, dia bersepakat mengatakan merokok tu hukum dia haram. Baik. Jadi kita ambil yang hukum dahulu, iaitu makruh. Ini Syekh, isap rokok ni nyala. Faham? Lama tak dapat isap. Misalnya, masa nak isap tu berasa seronok sangat. Jadi masa nyala tu, bismillahirrahmanirrahim. Nak sedutan pertama tu. Faham ni? Bismillahirrahmanirrahim. Kadang dia, mungkinlah boleh tersasul dan sebagainya. Saya pun ada juga kawan-kawan yang merokok ni, duduk serumah dan sebagainya. Jadi dekat situ kadang dia tersasul. Lala dia yang tergelak sendiri. Jadi hukum dia makruh. Selain daripada tu apa dia? Cabut uban. Tahu? Cabut uban. Kita cabut uban kita ataupun orang cabut uban kita, dia baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi baca bismillah kat situ makruh. Ni ramai orang tak tahu. Betul ke tidak ni? Dia buat benda makruh, dia ingat baca bismillah dapat pahala. Rupanya lagi Allah benci. Baik, dan seterusnya. Dan yang terakhir haram. Bila dia jadi haram? Lagi satu yang makruh tu, ni saya nak bagi tahu sikit. Yang makruh tu iaitu tengok pada kita punya kemaluan. Misalnya kita buang air besar. Lepas buang air besar tu, kita pun tengok kemaluan kita tu. Ataupun bukan buang air besar lah, dekat dalam bilik. Doktor. Dia nak tengok kemaluan orang ke, nak check kan. Dia pun baca. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Doktor tu dia baca bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Faham, itu melampau lah. Dia baca bismillah aja. Jadi dia pun tengok. Jadi bacaan bismillah dia tu makruh. Macam tu juga nak tengok pada faras isteri. Boleh ke tidak tengok pada faras isteri? Boleh ke tidak? Boleh. Tapi makruh. Maka tengok tu dengan bacaan bismillah, hukum dia makruh. Boleh faham? Ni fiqah ni. Saya bukan nak cakap benda bernafsu ni. Lepas tu kalau dia tengok, hukum tengok faras isteri makruh. Apakah hukum dia tengok dalam faras isteri? Itu tengok faras. Ini dia ambil faras tu, dibuka. Dia tengok kat dalam. Masya Allah, jantung. Sampai nampak kat dalam tu. Apa hukum dia? Apa hukum dia? Haram ke halam? Haram. Nak halal bunyi halal, haram jadi halam je. Jadi hukum dia makruh juga. Tengok pada faras tu makruh, tengok dalam faras pun makruh, tetapi asyaddul karahah. Makruh dia berat sikit. Boleh faham Dan yang seterusnya, yang terakhir haram. Bila jadi haram kita baca bismillah? Cepat. Bila mana kita buat maksi, benda berdosa, nak berzina, bismillahirrahmanirrahim. Faham? Tikam nombor. Masa nak bagi dekat orang tu. Nak tulis tu. Nak tulis tu. Tak kisahlah. Baik. Ke dah menang tuan? Ada orang cerita lah. Memang betul. Masa tu bersungguh-sungguh. Dia nak tu, dia tahu tu, bersandar juga dia pada Allah. Tapi duit tak cukup. Main ekor lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tulis. Dia tulis tu nombor, bukan dia tulis bismillah. Faham? Maka dekat situ pun hukum dia haram. Ingat tu. Jadi bacaan bismillah ini dia ada 5 hukum. Tapi biasakanlah diri kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu sebab ada kisah, saya nak kisahkan kat sini sikit. Saya pernah cerita agaknya kisah ni. Ada seorang ulama ni, seorang syekh. Dia ni berceramah, dia mengajar. Dia ni ada seorang khadam dekat luar tengah menyapu. Jadi masa dia mengajar tu, dia kata, hadirin hadirat, kita ni dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, kalau kita yakin betul semua boleh berlaku, sehingga kan boleh kita berjalan di atas air.
Dia cakap. Jalan atas air pun boleh. Jadi yang khadam ni, yang kat luar ni, dia tengah menyapu tu dia terdengar. Jalan atas air. Tapi dia dah menyapu tu, dia buat tak tahu je lah. Akhirnya sampai satu masa, waktu dia balik, perjalanan dia nak sampai ke rumah tu kena merentasi satu tasik. Jadi nak rentas tasik ni, dia kena naik sampan. Kebetulan sampan dia hilang lagi tu. Dia tengok mana sampan? Sampan tak ada. Lepas tu dia pun teringat. Syekh aku ada kata tadi, dengan baca bismillah boleh jalan atas air. Nampak tak ni? Nampak tak ni? Akhirnya dia pun dengan selamba dia baca bismillahirrahmanirrahim. Dia pun jalan. Sampai ke sudah, tak jatuh-jatuh dalam Sebab apa? Sebab dia yakin dengan perkataan, dan dia yakin dengan bantuan Allah, dan dia yakin dan terima bulat-bulat dengan apa yang syekh dia cakap. Penghormatan dia tu hebat. Faham Baik. Lepas tu besoknya dia pun pergi jumpa syekh dia. Dia kata, ya syekh, semalam aku baca bismillahirrahmanirrahim, memang betul cakap syekh, memang syekh betul cakap. Aku boleh jalan dekat atas air, dia kata. Syekh pun dengar. Oh ya ke? Masya-Allah, masya-Allah. Syekh tu dengar. Ni nak ceritakan bukan yang mendengar tu, dia mesti lebih rendah martabat dia daripada yang menyampaikan. Kadang yang mendengar tu lebih hebat lagi. Faham Lepas tu besoknya tu dia nak balik, nak pergi dekat rumah dia balik. Kali ni dia balik sekali dengan syekh dia tu. Masa pulang dengan syekh dia tu, tiba-tiba perahu tak ada. Tengok perahu tak ada. Jadi yang khadam ni dia kata, syekh, perahu tak ada ni, bismillah lah. Faham tak ni? Yang syekh ajar tu, kita baca bismillah lah. Lepas tu syekh ni dia tengok, tak apa, entar dulu. Faham? Dia suruh khadam tu entar dulu. Khadam tu kata baik syekh. Khadam dia ikutlah kata syekh dia, betul. Dia pun baca bismillahirrahmanirrahim. Dia pun jalan. Dia jalan atas air. Dah sampai kat tengah, dia pun pusing. Kata, ya Allah syekh, kat mana sini? Dia panggil syekh dia pula. Dan syekh ni tak habis terkejut lagi tengok. Tak habis terkejut. Lepas tu dia pun bismillahirrahmanirrahim. Dia pun cuba bismillahirrahmanirrahim. Terus bergerak. Faham ke tidak ni? Terkejut khadam dia. Maknanya keyakinan syekh itu sendiri tidak sehebat seperti keyakinan faham tak ya? Jadi kadang jangan berasa rendah tinggi bila kita yang mendengar. Faham? Tetapi jangan pula kita berbangga tinggi kerana kita kena faham kita adalah antara yang jahil. Itu sebab kita rendah. Faham ke tidak? Tetapi fahamkan dekat situ, jangan sampai kita berasa kita jahil sehingga putus asa. Kerana apa? Kerana terkadang keyakinan kita, amalan kita lebih hebat daripada yang mengajar. Faham ke tidak? Jadi bila dapat tu, buat betul ke? Buat betul-betul. Jadi balik ni boleh test lah. Boleh test. Tapi test dekat kolam rumah sendiri tu lah. Jangan test kat laut. Dan seterusnya lah. Ada soalan tuan-tuan? Ni kita mula awal. Kita habis 9.45. Ada soalan? 8.45 puan. Seram tengkuk tuan-tuan haji dengar 9.45. Cepat. Sebarang soalan yang saya boleh jawab, saya jawab. Harus yang mendatang dari kita. Dia tak ada harus mendatang, makruh mendatang. Dia macam ni, dia bukan semua benda yang makruh tu makruh daripada segi zat dia. Dia makruh yang daripada sudut zat. Maknanya asal-asal dia tu, hukum dia tu memang makruh. Ni masalah usul fiqh tuan. Dia lebih mendalam. Jadi tak apa, saya fahamkan ringkas. Jadi cabut bulu uban tu, itu hukum dia makruh. Memang Nabi dah kata hukum dia makruh. Tapi kalau hadis-hadis yang macam baca makan bawang tu, boleh faham Yang makan bawang tu kan,
Ujung tu Nabi ada kata kerana akan mengganggu jamaah-jamaah yang lain. Nampak tak tu? Jadi kenapa Nabi tak suka kita buat tu? Sebab mengganggu jamaah lain. Jadi kalau dia tak mengganggu jamaah lain, dia makan, dia duduk kat rumah sendiri-sendiri, tak ganggu, maknanya tak bersama dengan isteri dia, dia memang duduk seorang, single misalnya. Dia makan bawang sampai berak bawang pun tak ada masalah. Faham? Sebab dia tak jadi makruh, dia mafhum Tapi bila mengganggu orang lain, dia nak keluar bercampur dengan orang, maka jadi makruh. Boleh faham? Macam tu juga bersugi. Hukum bersugi. Maknanya gosok gigi. Apa hukum gosok gigi? Sunat, betul. Tapi kalau dalam gigi kita ni ada najis, hukum dia wajib. Tapi kalau lah masalah najis tak ada, tapi bau kita tu kalau tak gosok gigi, membuatkan orang sekeliling kita boleh terbunuh. Itu melampau lah. Maknanya dia terganggu, yang amat sangat pun wajib. Tapi kalau setakat dia terganggu sikit-sikit, hukum dia sunnah muakkad. Maknanya terbaik kita gosok. Mafhum Dan seterusnya. Ada soalan? Ni tuan tadi Wah, dah macam Superman pula. Kata pergi tandas tadi. Tadi daripada tempat kerja ke apa tuan? Masya Allah, bagus. Alhamdulillah. Cepat, ya Allah. Ada soalan lagi? Mengenai takbir raya ni, bilakah yang sebenarnya kita boleh bertakbir raya Aidil-Adha? Biasanya kita bertakbir pada lepas maghrib, atau kita boleh bertakbir. Jadi sebenarnya bila yang disunatkan yang bolehnya kita bertakbir raya? Takbir hari raya bermula daripada hari nahar. Hari sembelihan, maknanya mula malam tu. Faham tak ni? Malam tu. Saya tertukar dengan hari raya Aidilfitri. Dia senang kata macam ni lah. Hari raya Aidilfitri, sehinggalah kita sampai bila ni, kadang orang kampung lebih ingat ni. Saya dah terlupa. Sampai bila? Sampai bila? Sunat apa? Raya? Okey. Kalau Aidil-Adha sampai asar, hari ketiga. Kan? Hari tasyrik yang ketiga. 11, 12, 13 macam tu. 11, 12, 13. Tak apalah, tu nanti kita teliti balik lah. Dah terlupa dia punya waktu-waktu tu. Dia benda-benda yang macam tu saya selalu keliru. Macam kita sembahyang jenazah kan, yang mana bahagian perempuan nak dihadapkan ke kiblat, nak dihadapkan ke kita, dan kita tu hadap dekat mana, kepala ke pung. Ini benda ni selalu saya terlupa. Dia benda macam tu keliru, kena rujuk balik lah. 29 subuh 9 Zulhijjah. Naam. Dia ada nama takbir dia tu. Ahsan. Jadi macam tu lah. Baik, ada soalan? Tapi dengan Ustaz juga, kita sunat dimulakan dengan bismillah. Tapi bila gosok gigi dalam tandas, itu dilahirkan atau tidak? Dengar sini. Tandas ada dua, Tuan Haji. Tandas ada dua tuan. Satu tandas yang kita panggil tandas tempat kita mandi, tempat kita angkat ismayang, tempat kita macam tu lah, maknanya bersihkan di. Satu lagi tandas kita panggil jamban. Nampak tak ni? Jadi tandas dengan jamban dia berbeza. Dekat dalam jamban kalau kita baca bismillah, hukum dia makruh. Dekat dalam jamban kalau kita bawa Quran, hukum dia makruh. Dekat dalam jamban jikalau kita semayang, hukum dia haram. Tetapi sah selagi mana tak kena najis. Mafhum tak ni? Tapi kalau dalam tandas, hukum dia harus. Jadi tandas ni benda yang meluas. Apa dia tandas? Tu yang dekat depan tu, yang tempat singki-singki kita tu. Itu hammam tandas. Tempat kita angkat semayang, itu tandas. Tempat kita mandi, itu tandas. Jadi sekarang ni masalahnya dalam bilik rumah kita ni, tandas dengan jamban sekali
Sekali itu masalah bila architecture orang yang buat arkitek lah kan. Geng-geng arkitek ni bila dia tak ikut sunnah ataupun yang plan rumah tu dia tak ikut sunnah. Faham tak ni? Sebab jamban dengan tandas sepatutnya diasingkan, ataupun jamban dia ada dinding. Faham? Ini kadang bukan kadang yang biasa. Jamban dengan tandas apa dia sekali. Kadang kita masuk tu, pernah ada rumah orang dia mewah sikit, dekat KL, masuk dalam rumah dia tu, jamban dia, maknanya tandas dengan jamban dia tu, adik, itu bau tu pening. Tapi tak enak lah, maknanya adik pun. Lepas tu, kapet Ustaz. Masuk kapet. Jadi orang yang masuk ni kadang nak buang air besar pun dia hilang rasa nak buang air besar tu faham tak ni? Kan takut mengecikkan tu dekat kapet, aku pijak-pijak belakang. Macam mana faham tak ni? Tak kisahlah tu. Ni nak katakan dekat situ jamban dengan dia punya bilik air tu sekali. Jadi sekarang ni, jikalau lah jamban dengan bilik air, kita ukurkan dekat situ. Ukur dia dalam satu zirah setengah. Okey? Ni jamban lah misal. Okey? Ni bilik air. Jadi kalau paip tu dekat sini, jamban tu dekat situ. Bismillahirrahmanirrahim. Faham tak ya? Tapi kalau kita kat sini, Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh. Kita tak boleh apa? Makruh. Bukan haram. Makruh. Nampak tak ni? Baik. Sebab apa Ustaz? Dia ada kiraan. Misalnya ni jamban, dia kirakan dekat situ satu hasta setengah. Satu hasta, tambah setengah dia. Faham tak ni? Jadi bila dia kat sini tak ada masalah. Jadi bukan ke depan dia, ke tepi, ke kanan dan ke belakang. Sebab ada dinding. Jadi itu yang menjadi seolah-olah kita melangkah itu jadi boleh. Jangan dekat dalam jamban sampai kita mengurut tu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang itu makruh. Ni nak sembahyang kat sini pun boleh. Allah. Tapi yang buatlah kita tu faham baiknya afdal dia sembahyang tempat semak. Jom, saya nak balik ni. Saya pukul 9 ada ni mengajar kat pondok. Tanya tentang masalah saf campur dengan anak-anak. Ini kan campur. Tapi kadang-kadang pun bermain dan tidak. Campur dengan pusat dengan tak dewasa. Dan yang kedua, kalau kata makmum dewasa datang lambat, ini makmum kanak-kanak di belakang. Ni yang masalah. Makmum dewasa datang lambat, kemudian makmum kanak-kanak apa? Baik. Jadi sekarang ni permasalahan soft. Jadi kanak-kanak ni kita kena tengok. Kanak-kanak ni dia ada 3 peringkat. Yang pertama sobi, kanak-kanak hingusan. Okey? Yang kedua nama dia murahik, iaitu kanak-kanak yang dalam proses untuk menjadi baligh. Yang ketiga nama dia mumayyiz, iaitu kanak-kanak yang mana dia dah pandai membezakan di antara makan macam mana, minum macam mana, di antara batu dengan bara dia dah boleh bezakan. Faham ke tidak ni? Jadi kalau masalah kita bagi dekat dia, budak, satu ni kita tunjuk batu, satu lagi kita tunjuk tamar, korma. Kita nak test anak kita, tuan pun tunjuk. Ni, kau nak yang mana ni? Satu batu, satu korma. Jadi kalau dia ambil yang korma tu dia makan, dia ambil yang batu tu dia baling kat kita. Faham ke tak ni? Ini mumayyiz, dia tahu bapak dia nak perkena dia. Faham ke tidak ni? Maka orang yang macam ni, budak yang macam ni dan yang murahik itu tadi, dia boleh semayang di tempat hadapan kerana semayang mereka memang sah. Bahkan mereka ni boleh jadi imam. Tapi kalau budak-budak yang kecil ni, ini yang ada perbahasan. Yang mana hingusan, yang bawah 7 tahun. Sebab kemungkinan dia tu belum sunat satu. Sebab ada kemungkinan dia tu tak pandai untuk bersihkan tubuh badan dia satu.
Kemudian seterusnya kemungkinan dekat situ sebab sembahyang dia itu memang tidak sah, maka dia boleh memutuskan saf. Boleh faham tak ni? Jadi perbahasan kat situ. Ada ulama yang mengatakan tak apa sebab dia hukum-hukum tiang. Kan kadang-kadang saf kita terputus sebab tiang. Betul ke tidak ni? Habis tak dapat ke pahala saf? Dapat. Sebab tiang tu benda yang diperlukan. Jadi budak ni kenapa perlu duduk kat sebelah? Takut dia hilang, takut dia main dan sebagainya. Maka diperlukan duduk sebab tetap dia tidak memutuskan saf. Tapi yang terbaik kalau dia terkawal dekat belakang, ada orang kawal misalnya, maka dia duduk bahagian belakang. Boleh faham Dan di hadapan perempuan. Begitu juga perempuan punya apa? Budak kecil perempuan, dia di hadapan perempuan juga. Faham ke tidak? Di hadapan perempuan. Jadi terjaga, tak ada orang kidnap. Dia nak main ke dia dan sebagainya. Mak dia tahu perhati kat belakang. Jadi tak berani. Faham? Kalau yang betul-betul degil tu, dia tak ada masalah, dia boleh nyala, merecun kat situ. Itu yang degil lah. Tapi maksudnya biasanya keadaan tu terkawal. Jadi macam tu cara soft dia. Macam tu. Jadi wallahu alam, kita akhirkan majlis kita dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab saya dah terlewat, saya tak dapat nak jemaah apa isyak bersama. Saya akan semayang di pondok. Cuma memang macam ni, setiap kali hari Rabu saya ada pengajian pula lepas isyak. Jadi memang saya akan tergesa-gesa macam ni lah. Maksudnya nak cepat. Jadi kalau masalah nak ada makan ke dan sebagainya tu, kalau untuk saya tu apa semua, bolehlah dikurangkan, ataupun tidak perlu, ataupun bungkus je lah. Faham dan seterusnya lah. Kalau nak buat macam mana pun tak kisah. Jadi sepatutnya pada hari ini saya mengajar ada di tempat dekat sebelah Cheng tu, di sana. Cuma saya buatkan di situ sekali dan di sini sekali. Maknanya situ sebulan sekali dan di sini sebulan sekali. Ingat tu tuan-tuan, belajar ni kerana Allah. Jadi datang nanti lain kali bawa kitab dan bersungguh-sungguh sikit. Memang ala ustaz macam tak perlu je. Perlu. Jangan jadi bahlul. Faham ke tidak ni? Perlu. Belajar betul-betul. Faham ke tidak ni? Mungkin sikit-sikit daripada apa yang kita belajar masa tu, Allah berikan keberkatan. Dengan itu asbab kita masuk ke dalam syurga. Jadi insya-Allah kita sebut kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. La ilaha سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. فاتحة بالقبول سيدنا وحبيبنا شفينا محمد بن عبد الله وإلى روسنا الفقيه المقدم وإلى روسنا الإمام الحداد وإلى روسنا الإمام الشافعي وإلى روح المؤلف صلى الله عليه وسلم بالرحمة والمغفرة يفتح علينا فتوى العارفين فقهنا في الدين وفرج عن المسلمين جعلنا من التوابين اربطنا بحقيقة ارتباعنا سيد المرسلين اختمنا بالحسنى وراض عنا في خير ولطف عافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله لكم ولنا بارك الله لكم ولنا الله بارك لهما الله أدم حبهما الله صل وسلم على رسول الله الله تب علينا الله ارضى عنا الله اهد خطانا على سنة نبينا. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say